أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمسينا وأمسينا كل الحمد لله لا شريك له لا إله إلا المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ديننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان مشركا بسم الله الذي لا يضر ما شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama sekali kita merafakkan kesyukuran atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita telah pun dapat sama-sama menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima salat kita dan segala ibadah kita, baik perbuatan, ucapan, niat kita. Semoga amal ibadah kita yang kita laksanakan pada malam ini dan siang tadi menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Marilah kita membanyakkan selawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ia menjadi asbab untuk kita dekat dengan Allah SWT dan asbab untuk Allah ampunkan dosa kita dan asbab untuk kita mendapat syafaat daripada junjungan Nabi Muhammad SAW di hari akhir kelak. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kita menyambung lagi kongsian kita dalam pembacaan hadis. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita bacakan menjadi penyuntik semangat untuk kita sama ada melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ataupun semangat untuk meningkatkan amal kita, ataupun semangat untuk meninggalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebab dalam kita baca hadis ini ada yang sifatnya petunjuk ke arah melaksanakan sesuatu, ada yang petunjuk ke arah meninggalkan sesuatu. Itu pun suatu yang perlu kita ambil kira. InsyaAllah pada malam ini kita baca hadis seperti biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbaghul wudu' al-makarih wa kathratul khuta' il-masajid wa intizarus salati ba'da as-salati fadzalikumur ribat. Rawah Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku tunjukkan satu amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan berbagai-bagai dosa yang kamu lakukan. Jadi hadis ini merupakan hadis memberikan galakan agar kita sentiasa mengingati dosa-dosa kita lah. Dan dalam hadis ini Rasulullah menyebut bagaimana beberapa amalan yang ditunjuk Rasulullah SAW ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Di samping kita beristighfar kepada Allah, kita bertaubat kepadanya, ada juga amal-amal yang gerakan-gerakan yang bila kita lakukan maka dia menjadi asbab Allah hapuskan dosa kita. Jadi dalam hadis Rasulullah menyebut, maukah kamu aku tunjukkan satu amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kamu dan dengannya Allah mengangkat beberapa derajat untuk kamu. Bukan hanya Allah hapuskan dosa, tetapi juga Allah mengangkatkan derajat. Artinya kita mendapat ganjaran pahala.
yang dengannya juga Allah angkatkan derajat kita ni. Ialah sudah tentulah terangkat derajat kita ni tidak dapat dilihat oleh mata kita, oleh mata manusia. Bagaimana banyak pun amalan kita, sedekah kita buat, solat malam kita buat, star taubat kita buat, sama saja orang tengok. Macam tak ada beza pun. Selepas kita solat dan sebelum kita solat, macam sama. Memang Allah tak tunjukkan di dunia ini. Kalau Allah tunjukkan di dunia ini, memang kita akan jelas kenapa orang ini jadi macam ini. Tinggi derajatnya. Tinggi derajatnya bukan sebab badan kita menjadi berubah, nampak lebih handsome, bertambah jadi kaya, bertambah anaknya, bertambah fansnya, pengikut followersnya. Tidak. Allah rahsiakan agar kita mendapat habuan tersebut di akhirat kelak. Derajat yang tinggi maksudnya derajat di syurga nanti. Derajat di syurga itu sebenarnya. Itu bukan hanya masuk syurga, tetapi dalam syurga itu ada derajat-derajat. Satu derajat ke derajat yang lain itu ibarat langit dan bumi. Tinggi jauh. Walaupun kita dengar satu derajat, diangkat satu derajat, diangkat satu derajat. Satu derajat itu ibarat langit dan bumi, begitu jauh, begitu jauh. Maka para sahabat pun menjawab, senentulah mau ya Rasulullah. Para sahabat ni orang yang sangat bersemangat. Kalau Rasulullah sebut ni, mau tak kalau aku tunjukkan satu amalan, kalau kamu buat, Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu dan angkat derajat kamu. Memang sahabatnya merupakan orang yang sangat menginginkan hal tersebut. Jadi para sahabat bertanya, mau tak? Apa sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Baginda bersabda lagi, iaitu menyempurnakan wuduk sekalipun menghadapi berbagai kesukaran. Di antaranya perkaranya nampak mudah. Isbagul wuduk maksudnya, apa maksud isbagul wuduk ni? Menyempurnakan wuduk. Menyempurnakan wuduk di antaranya lah menggosok-gosok. Itu maksudnya. Walaupun dalam keadaan yang makari dan yang susah. Susah maksudnya sebab sejuk, terutama sejuk lah. Kalau kita di Sarawak atau di Malaysia, kita tak merasa sangat kepayahan ataupun kesusahan berwuduk waktu subuh. Coba kita pergi ke negara yang agak sejuk, pada musim sejuk, di Arab Saudi, di Mesir, di Syria, di Amerika, tempat-tempat yang ada musim sejuk. Coba kita berwuduk, memang kita rasa fikir banyak kali, macam mana nak wuduk ni? Sejuk. Kita macam tangguh dulu, sekejap, tunggu. Kita cari mood untuk berwuduk sebab memang sangat sejuk. Cari kalau ada heater. Kalau di hotel senang. Kalau di hotel kan kita dalam aircon sejuk. Bila nak mandi ataupun memang kita cari heater. Satu kali saya pergi jalan lah, musafir. Kita pergi ke satu hotel ni. Macam mana hotel ni bila kita buka ni, heater dia tak panas. Kita rasa sangat sejuk. Terutama waktu subuh Itu di Malaysia. Kita sangat sejuknya ya Allah. Kita pun cepat-cepat komplain kata tuan macam mana ni? Tak panas kita ni. Okey. Cek dulu Lepas tu dia kata pindah ke bilik sebelah. Dia pindah bilik sebelah paksa kita angkat berangkut lagi sebelah. Sebab nak dapat heater ni. Sebab kalau kita rumah kita kalau nak tak pakai heater tak ada masalah. Dalam hotel ni memang kita tak mungkin kita duduk dalam hotel tak ada aircon. Tak ada aircon. Memang kita rasa apa saya kata macam tak boleh bernafas, panas. Jadi memang dia hidup dalam aircon lah dalam hotel ni. Bila kita mandi kita memang kita masuk dalam bilik air tu memang kena ada heater. Itu memang dia kena ada heater. Di negara sejuk lagilah. Pengalaman saya di Mesir. Anak saya lah bila dia nak mandi tu kadang-kadang memang seminggu sekali mandi. Sekali seminggu. Seminggu tu mesti sekali mandi. Sebab memang dia tebal gunakan apa istilah kita baju dalam tu yang memang berlapis. Tak ada rasa apa, tak ada peluh. Itu Tak ada bau juga. Itu Kalau orang pergi Saudi musim sejuk nanti pukul bulan 2
Bulan 1, bulan 2 itu sejuk, bulan 3 itu sejuk, sekarang masih panas. Jadi dia akan rasa sejuknya, malas macam nak mandi. Tak ada bau pun. Itu begitu sekali ni. Jadi bila bab nak pergi wuduk ni, itulah kita fikir ni. Sebab itu dalam Islam ada syariat apanya untuk menyapu khauf. Menyapu khauf maksudnya kita menggunakan macam khauf ni macam dia bukan kasut juga. Tetapi dia macam kasut, macam stokin kulit lah. Stokin kulit dalam buku fiqh kita belajar hal ni. Dalam bab wuduk, dalam bab tayamum, kita belajar macam mana kita gunakan khauf. Khauf ini adalah untuk di tempat-tempat sejuk. Sebab panas ni kita tak pakai. Kita tak pakai. Dia hendaklah melebihi buku lali kita, atas sikit. Tidak berlubang. Digunakan ketika musafir ataupun mukim pun boleh. Dia ada syarat-syarat dia lah. Kita kena beruduk dulu sebelum kita tidur. Kita pasang, dia bukan macam stokin. Stokin ni macam lubang-lubang sikit. Dia macam kulit kambing atau kulit unta ataupun lembu. Dia buat mereka macam kasut, tetapi dia tak boleh untuk jalan keluar. Kalau untuk tawaf di Masjid Haram untuk okey lagi, tile. Sebab macam ni okey, kalau masih sejuk, kita gunakan wuduk dulu, lepas tu kita pasang tu, kita tidur. Bila kita bangun tidur, kita berwuduk seperti biasa, memang sejuk. Bau kaki tu memang sangat sejuk. Tak payah kita basuh kita punya kaki. Kita ambil je air macam tu, kita sapu je macam tu. Atas tu, sapu je macam tu. Itu khuf. Berapa hari kita boleh kalau kita musafir. Ada syarat-syarat lah, kita tak bahas banyak lah. Jadi maksudnya, sampai Islam ni membolehkan kita untuk menyapu khuf ni. Sebab apa? Tak tahan. Sejuk. Bagi yang tidak ada apa, tidak menggunakan khuf ni memang tak boleh lah. Terpaksalah dia beruduk seperti biasa tetapi menahan macam tak selesa, sejuk. Kesakitan, sakit rasanya, sejuk sangat. Itu Jadi sebagai wuduk maksudnya menyempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan yang sangat menyakitkan, sejuk sangat. Panas tak ada masalah. Panas tak ada masalah. Maksudnya taklah sampai air itu panas. Walaupun kita ketika orang pergi ke Arafah, musim tu musim panas. Kalau kita pergi ke tandas, kalau kita nak beristinja, memang kita rasa panas air ni. Kita nak basuh kita punya ini keperluan kita, panas. Sebab air tu memang panas. Dalam pipe tu memang panas sebab cuacanya sampai 45, 50. Jadi air dalam pipe tu pun panas. Jadi bila kita pergi ke tandas tu kita, tahannya lah. Air tu panas masih okey. Tapi kalau sejuk ni memang kata, baik itulah dalam hadis ini dia katakan, sebagai wuduk maksudnya di antara amalan untuk dilakukan ketika dalam keadaan yang sulit atau benda yang tidak selesa. Tetapi tetap dia menyempurnakan wuduk tu. Tetap ratakan, rata. Bukan hanya macam tu saja. Tapi diratakan elok-elok di muka dia, terutama bab-bab yang membasuh ni, membasuh. Kalau bab sapu tak ada masalah, sapu macam tu. Ini maksudnya gosok ni, al-ghuslu macam tu. Jadi Rasulullah menyebutnya isbaghul wudu' 'alal makarih. Itu di antara amalan yang Allah ampunkan dosa. Ketika kita berwuduk, kita sempurnakan betul-betul wuduk kita ni, gosok betul-betul ni. Yang utama, yang wuduk yang pertama tu itu yang wajib. Yang kedua, ketiga itu sunat. Kalau yang pertama tidak sah, maka kedua jadi backup dia. Jadi pertama tu kena sempurnakan. Yang kedua pun sempurna juga. Terutama tempat-tempat yang lipatan-lipatan ni, lipatan-lipatan kita punya kaki-kaki, kita kena basuh betul-betul. Jangan hanya kita sorong je kaki dekat pipe macam tu. Kita betul elok ni dekat celah-celah kaki-kaki kita letak macam tu. Terutama yang pertama tu kena buat macam tu. Yang kedua mungkin kurang sikit. Itu yang tempat-tempat yang sangat kritikal istilahnya. Minggu lepas saya dah sebut bagaimana kita kena memastikan tidak ada benda-benda yang melekat lah. Minggu lepas saya tak sebut tentang orang yang kerja pipe. Orang kerja pipe ataupun sedang menampal tayar bocor. Gam pipe ataupun gam tayar ni dia sangat sensitif. Kalau kita kena tu memang dia tak terasa. Dia ada gam pipe. Macam mana kita nak tahu? Sebelum kita nak ini kita bersihkan dulu. Nak cek masih ada ke tak
gam, gam pipe atau gam apa, gam basikal tadi kan. Kita ambil kita punya bedak yang kita sapu untuk ini, kita letak situ, nampak dia macam map macam tu. Oh, masih ada. Itu cara nak mengenal pasti. Adakah gam tu masih ada? Letak situ. Oh, masih ada. Bedak tu nampak. Tahu, oh, melekat je. Itu caranya. Letak kita alkohol atau betina, bersihkan. Itu yang saya tak sentuh lah minggu lepas. Kalau cat tu kita tahu kita kena bersihkan. Tapi gam tu juga, itu yang sangat sensitif. Tak nampak, macam transparent, macam tak ada. Tapi letak bedak je tu memang nampak. Oh, masih ada lagi. Oh, rupanya gam ataupun glue tu lah. Yang menyebabkan terhalangnya air masuk dalam wuduk. Itu kena pastilah. Kemudian Rasulullah menyebut lagi, wa kathatul khuta ilal masajid. Dan engkau melangkahkan kakimu ke masjid dengan langkah yang banyak. Langkah yang banyak ni maksudnya dia bukan suruh kita naik kereta basikal lah. Memang yalah, kita taklah memaksa orang berjalan kaki, tetapi maksud kalau nak merebut pahala yang besar, memang jalan kaki. Tengoklah kemampuan kita. Jangan kita jos, wah tak apa jalan kaki lah, daripada mana, daripada nyiguk sana jalan sini, daripada mana, Takwa berjalan ke sini, Kampung Sibiu jalan. Kalau tiap hari boleh tahan ke tidak? Kalau tak tahan, buat sekali seminggu. Kalau tak tahan, buatlah masa-masa yang tertentu. Tak boleh tiap hari. Kalau tak buat, kalau kita buat tu rasa kita macam tak tahan, jangan buat. Walaupun pahalanya besar, takut kita nanti akhirnya kita tak pergi masjid dah. Itu sekali-sekala kita berjalan, sekali-sekala kita naik motosikal, sekali kita naik kereta. Ini yang Rasulullah sebut ni. Memperbanyakkan langkah ke masjid. Jadi langkah tu jangan besar-besar, Jangan langkah besar-besar. Betullah masjid ni tidak digalakkan kita bila kita dengar tamat tu laju cepat lari, lari anak lari kita, pergi masjid tu takut terlepas. Jangan. Sunnah Rasulullah, walaupun kita dengar kamat jalan biasa, langkahnya kecil. Tak payah kita lari-lari nak rebutkan rakaat salat berjemaah, tak, jalan biasa, sakinah. As-sakinah bis-sakinati, wal waqar, itu disebut dalam hadis. Jadi tak perlu kita berlari-lari melebut untuk mendapat rakaat pertama ke kedua kan. Itulah kena nak awal. Kalau nak dapat yang daripada awal, memang kita datang awal lah. Kemudian dan menanti solat setelah solat selesai yang satunya. Demikian itu dikatakan ribat. Itu berjaga di garisan hadapan dalam peperangan. Ini saya nak jelaskan juga, iaitu apa? Dia kata wantizarus salati ba'da salati. Menunggu solat selepas selesai satunya solat. Kita solat maghrib tadi selesai kan? Selesai. Kita tunggu satu lagi solat. Itu solat isyak. Itu berlaku ketika maghrib isyak je. Tu zuhur, lepas subuh kita tak tunggu pun. Solat zuhur tunggu daripada subuh tu tunggu. Oh, tak ada. Tu lama sangat. Tak boleh nak ditunggu. Bayangkan lepas pukul 6, 7, pukul 8, 9, tak boleh. Pukul 12.30 bawa azan contohnya. Ini jauh sangat. Lepas zuhur, habis solat zuhur, tunggu asar pun sangat lama juga, masih lama. Walaupun subuh dan zuhur tu lebih lama lah. Jadi tak ada orang tunggu lepas zuhur tu tunggu asar, tak ada. Lepas asar maghrib pun tak ada orang tunggu, juga lama. Tapi lepas maghrib, orang akan boleh tunggu untuk solat isyak. Jadi menunggu solat untuk isyak ini dengan berbagai aktiviti itu dianggap seolah-olah dia sedang solat, kecuali dia batal itu berkentut, barulah habis. Dia punya Rasulullah menyebut seolah dia sedang solat tu, walaupun dia duduk berzikir, mendengar ceramah, baca Quran, seolah dia solat, pahalanya besar tu. Orang menunggu solat, lepas solat menunggu solat. Tapi ini tidak semua orang boleh buat. Tidak semua orang boleh buat. Tengok ramai tadi kan. Ramai 1, 2, 3 dekat 4 saf. Lepas itu yang tunggu berapa ramai? Saya rasa 1/7 yang menunggu. Sebab ini bukan senang. Sebab pahalanya pembesar. Pahala pembesar. Sama ada orang ni belum pernah mendengar hadis ini ataupun sudah mendengar kata memang mencabarlah. Memang cabar.
Lepas maghrib tu memang terbayang ni keropok lekor di rumah. Ingat kan apa namanya? Macam-macam umai dia dibagi oleh tuan Pak Haji tadi. Ingat dengan apa lagi? Buah-buah. Oi, macam-macam. Ada cerita. Ada main badminton. Cun lepas maghrib. Memang mencabar. Jadi bukanlah mudah lepas maghrib tu. Apalagi kalau rumah ni dekat dengan masjid. Kalau jauh dari masjid, orang datang jauh memang nak balik ke rumah lama tunggu ni. Lama ni. Jadi ada yang walaupun dekat, dia tergantung kepada semangat kita dan kefahaman kita. Kalau kita nak tunggu tu memang boleh tunggu. Sebab tak lama pun, tak sampai sejam. Lepas maghrib, habis solat maghrib, zikir-zikir, tengok tak sampai sejam, 40 lebih minit je. Tengoklah, tak sampai, tak lama. Ini yang disebut Rasulullah SAW, iaitu menanti atau menunggu solat setelah selesainya solat. Selesai solat maghrib, tunggu solat yang satu lagi yang isyak tu. Tak sama orang yang dia solat maghrib, lepas tu dia balik ke rumah, nanti azan isyak dia datang. Tak sama. Orang yang lepas habis maghrib tu ditunggu, walaupun menunggu, dia berzikir ke, baca Quran ke, duduk saja ke, atau dengarkan, berzikir ke, itu pahalanya kecuali dia berkentut ataupun berhadas lah, nak berak ke kentut, dah, berhentilah. Dia solat dah, istilah bahasa kita macam bungkas sebelum solat lah. Solat di solat ni lama dia solat tu. Daripada lepas maghrib tu sampai isyak tu. Dia seolah-olah tuan-tuan dan puan sedang solat lah ni. Walaupun tengok boleh bercakap, boleh menyapa orang di tepi, itu sedang solat tu. Pahala tu dapat. Itu masya-Allah. Kemudian berjaga di depan apa? Kalau ada perang ni, maksudnya orang yang berjaga di depan tu orang yang memang hardcore tu, orang yang kuat. Maksudnya berjihad dengan selalu menutup dan menjaga celah-celah agar musuh tidak masuk. Menunggu solat disebut sebagai ribat, kerana di dalamnya terdapat usaha untuk menahan dan mengendali hawa nafsu. Nafsu mana? Nafsu nak makan ke rumah, nafsu nak tengok TV, nafsu nak rehat-rehat sekejap lepas maghrib. Itu dia kata ribat ni. Sebab orang yang menjaga medan perang ni depan medan perang yang depan sekali tu, memang orang ni tak boleh tidur-tidur. Dia kena jaga terus. Ribat menjaga supaya jangan musuh ni masuk, boleh tembus masuk. Menyerang tentera tu. Jadi ribat tu diumpamakan orang yang solat lepas tu selesai tu tunggu solat yang satu lagi. So dari situlah usaha untuk menahan dan juga mengendali hawa nafsu. Kalau ikut nafsu kita kan habis maghrib baliklah. Nak rehat-rehat, nak baca apa lagi, nak scroll Facebook, apa lagi nak tengok TikTok, tengok lepas pilihan raya apa komen orang, nak tengok nak tengok Google, nak tengok YouTube. Tu biasanya di rumah kopi, ada pisang goreng, bang, kalau lepas maghrib jangan balik cepat tu ada gorengan tu. Isteri yang panggil macam tu, lagilah itu. Jadi tidaklah mudah untuk melakukan tawaran Rasulullah ini. Tawaran ni sebenarnya menunggu daripada selepas solat, menunggu solat yang lain. Okey, kita tengok pengajaran daripada hadis yang kita baca. Anjuran untuk melelokkan dan menyempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan yang sulit, seperti udara yang sangat dingin, susah mendapatkan air, atau harus berusaha untuk mendapatkan air atau lain-lainnya. Kalau ikut Rasulullah berwuduk banyak ini je air, ataupun lebih sikit lagi. Tapi dia tidak berwuduk seperti kita, sibuk-sibuk bahasa kita. Sikit je, letak sikit, digosok habis-habisan. Letak untuk satu tangan. Tak jalan ni, satu tangan. Tak lagi ni, satu tangan. Tak sikit tu. Dia bukan membazir. Rasulullah tu menggunakan satu copak air untuk berwuduk, satu komplit wuduk. Itu. Jadi menggosok-gosok itu yang dikatakan menyempurnakan wuduk tu. Menyempurnakan wuduk. Ini gosok-gosok supaya dia sempurna menyerap ke dalam anggota badan wuduk kita. Yang kedua, sentiasa menjaga solat berjemaah di masjid. Inilah walaupun bagi mazhab Syafi'i ini dia sunnah, dia
fardu kifayah sebenarnya. Kalau ada sebagian orang yang telah menyempurnakannya, maka gugur yang lain. Tetapi ganjaran pahalanya tak sama. Sebenarnya di rumah tu satu je. Bayangkan daripada subuh sampai isyak dia solat di rumahnya, 5 je dapat. Tapi kalau orang yang sembahyang berjemaah, 27 kali 5 berapa? Nah, itulah sendiri. Itu dia punya. Dia akan nanti kata, sama kita sembahyang dulu. Yalah memang sama. Kita sembahyang di rumah, kami sembahyang di masjid. Jadi memang dia tak sama. Dalam setahun tu memang yang ini berguni-guni dia punya pahala. Yang tu sembahyang jaga, dia tak bolong. Dia tak on off solat. Memang jaga terus. Tapi di rumah tidak akan sama. Dapat 1 guni, yang ini dah berpuluh-puluh guni pahalanya. Tengok salat berjemaah. Ini nak mengendalikan nafsu ni. Salat di masjid tu mengendalikan nafsu. Nafsu kita membisik kita ni. Alah, kepaklah lepas berkebun lepas rehatlah, malaslah sembahyang jemaah gitu. Itu dia punya nafsu tu membisik kita. Tapi kalau kita lawan sampai di masjid okey je. Okey je kan. Kadang-kadang hari hujan taklah lebat sangat, tetapi kita ni ada alasan nak sembahyang di rumah. Syaitan kata you salatlah di rumah. Ini kan hujan. Allah pun tahu, Allah yang turunkan hujan. Itu Jadi yalah memang tidak batal, sah solat di rumah. Tapi pahala tu tak sama, Terutama bagi lelaki maksudnya memang sangat-sangat digalakkan sembahyang di masjid lah, solat berjemaah. Kemudian dan tidak disibukkan dengan yang lain-lain. Maksudnya menjaga solat ini sangat penting. Termasuk ibadah adalah jihad dan mempersiapkan diri untuk berjihad. Ibadah kita, solat kita ni macam mana orang boleh berjihad? Meninggalkan rumah keluarganya yang dicintai ini. Kalau dia tidak mula dengan ibadah solat itu sendiri, yang dia berpisah sekejap dah daripada rumah dia pergi ke masjid, itu baru berpisah sekejap. Belum lagi nak berpisah meninggalkan keluarga berjihad, menyerang musuh. Termasuk ibadah adalah jihad dan mempersiapkan diri untuk berjihad, kerana di dalamnya terdapat kesabaran. Sebenarnya orang yang solat jemaah ni kena sabar. Kalau ikut walaupun kata Pak Haji memangnya dah lama okey je rasanya. Sebenarnya ada ketikanya rasa tu, ada bisikan tu rasa masa malas ada. Tanyalah orang yang biasa solat. Ada rasa tu, tapi dia nak lawan juga. Tak boleh. Saya nak jaga solat jemaah saya ni. Mungkin sekali-sekala tu adalah kita terletih sangat ataupun tak boleh. Terlalu kepak gila tu, tak boleh. Memang mengantuk kita. Pernah tak pengalaman kita bila kita sembahyang tu tak habis bacaan kita ulang-ulang. Saya pernah. Astaghfirullahalazim macam tadi dah baca dah tahiyat tu saya habis. Rupanya tengah kita baca tu mengantuk. Tutup mata kita. Rakaat berapa dah? Sebab terlalu letih. Dalam keadaan macam ni itu mungkin boleh ada excuse lah untuk kita sembahyang di rumah. Tapi dalam keadaan yang kita sihat, segar bugar elok kita gunakan masa untuk sembahyang di masjid. Penuh dengan kesabaran, keteguhan dan ketabahan. Tabah ni orang solat berjemaah ni. Tidak mudah sebenarnya. Baik itu Allah berikan ganjaran pahala 27. Serta mencurahkan tenaga dan menahan diri daripada maksiat. Mencurahkan tenaga orang nak pergi tu, start kereta, pergi sabar, itu. Amalan-amalan ini dapat menjadi perantara diampunkan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu apa dia? Itu berjalan ke masjid, berwuduk ketika kesusahan, kemudian apa lagi? Menunggu solat selepas selesainya satu solat. Keterangan yang ada dalam hadis ini tentang pengampunan dosa berlaku bagi dosa-dosa yang kaitannya langsung dengan Allah SWT. Itu berkait dengan Allah lah, dosa kita dengan Allah. Sedangkan dosa yang kaitannya dengan sesama manusia, maka orang tersebut mesti memohon maaf kepada orang bersangkutan dan mohon dibebaskan daripada kesalahan. Ini tak akan diampun lah. Dosa kita dengan manusia, kita mengumpat dia, kita mencaci maki dia, kita memborokkan dia, memfitnahkan dia, itu tetap akan tersimpan elok tu. Akan ditanya nanti di akhirat nanti, akan dibalas. Itu dibalas tu. Jadi jangan mudah kita mengutuk orang, mencaci maki orang.
Itu di antara hadis yang pertama yang kita baca tadi. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhala al-jannah, muttafaqun alaih. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah bersabda, barang siapa yang solat bardain maka ia masuk syurga. Apa maksud salat bardain ni? Salatul bardain maksudnya salat subuh dan salat asar. Dinamai dengan bardain, dua salat yang dingin dan sejuk. Karena keduanya dilakukan pada waktu udara yang dingin, sejuk di pagi hari dan di petang hari. Waktu zuhur tu memang panas. Tengok waktu sekarang tu asar tu dah kurang sikit. Kalau bukan musim macam sekarang ni, dulu biasanya asar tu dia macam dah sejuk dah. Menyejuk dah. Nanti lepas asar kita tengok makin sejuk. Maghrib tu memang dah sejuk. Tengok subuh lagi sejuk. Sebab itu dia katakan dua solat ini solat bardain. Barang siapa yang solat, menjaga solat subuh dan solat asar ini, maka dia masuk syurga, kata Rasulullah SAW. Maksudnya bukan hanya dua solat ini. Dua salat ini sebagai dua salat yang memang sangat mencabar. Itu maksudnya. Salat subuh tu sangat mencabar. Tanyalah siapa-siapa. Waktu kita tidur, lepas itu kadang-kadang kita tak rasa tak cukup tidur, masa nak lagi tidur. Tapi kena lawa juga. Bagi orang yang baru berjinak-jinak memang rasa tak apalah, nantilah nantilah sikit. Pukul 6 nanti solat subuh. Memang tak sempat solat jemaah lah. Itu ada yang memang tak sempat subuh, pukul 7 baru subuh. Itu ada yang memang, ada yang boleh sembahyang lain, subuh dia masih lagi on off. Ada yang baru nak berjinak-jinak lah, yang imannya mungkin imam kulit bawang istilahnya. Jadi waktu asar pun sama. Dikatakan keutamaan menjaga salat subuh kerana waktu itu bertepatan dengan enaknya tidur. Itu sebenarnya. Sedangkan salat asar pun memiliki keutamaan kerana saat itu adalah saat sibuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan sepanjang hari. Yalah, biasanya kita semua solat kerja, ada orang kerja sendiri, ada yang kerja dan kerjaan, kerja di swasta kan. Balik daripada kerja tu memang nak cari barang dulu. Nak pergi kedai ikan, pergi supermarket, isteri kata nak pesan beli minyak, beli gula, beli ikan bilis. Pergi singgah kat Sengkong dulu, Farley dulu. Bagi yang ada kebun, dia berkebun, baru pukul 5 mesti awal. Alang-alang. Bagi yang mengecat rumah, alang-alang tu ada petak tu memang kena habis. Bila dah cat habis, ini alang-alang, sebelah sini lagi. Itu syaitan tu dia kata. Dia kata mula-mula niatnya okey ni pukul 5 habislah. Memang salah asal lah. Itu memang tak salah berjemaah lah maksudnya. Kalau dengar azan tu, halang-halang tak apa. Nantilah sikit lagi. Kalau orang buat tile pun macam tu juga. Satu kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apalah, jawab. Memang jawab. Allahumma rabbah hadhihi at-tamam salatul qa'imah. Tapi isi banyak, bawa 15 keping lagi tile. Pasang lagi. Pasang lagi. Bila dah okey, alang-alang je itu. Besok 10 kerja lagi. Itu jadi alang sampai pukul 6 petang. Untuk asar tu sangat mencabar. Untuk zuhur tak. Zuhur memang orang dah rehat dah balik. Itu Untuk asar tu memang dia kata, ini baki kerja ni alang-alang ni nak habiskan. Itu biasanya. Itu kadang slogan orang tu macam tu. Orang yang balik daripada pejabat itu juga. Orang yang main pun macam tu juga. Alang-alang ni. Jadi inilah saat yang sangat mencabar. Namun menjaga solat selain kedua solat tersebut juga memiliki keutamaan. Yang dimaksud dengan as-solat al-wusta adalah solat asar. Baik itu yang Al-Quran katakan hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah oleh kamu semua solat, terutama solat wusta, solat pertengahan. Solat apa dia pertengahannya? Subuh, zuhur, asar. Asar tengah-tengah. Terutama salat asar. Allah menyebut sebab apa salat asar ni memang ada ujian-ujian tersendiri untuk kita melaksanakannya. Perhatian terhadap dua salat ini sahaja tidak dapat membawa seseorang masuk syurga. Dia bukan hanya jaga dua ni,
subuh, asar jaga. Yang lain tak kisahlah, on off tak apa. Tak. Dia semua solat. Sebab itu Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah, hafizu ala salawati was salatul wusta. Jagalah oleh kamu semua solat, terutamanya solat asar dan solat subuh lah. Solat subuh. Adapun penyebutan dua solat subuh dan asar secara khusus kerana kebanyakan manusia meninggalkan dan meremehkan dua solat ini. Dan Rasulullah, Allah menyebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis disebut juga bahawa solat aqalus salawati ala munafiqin salatus subhin atau salatul fajr. Solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat subuh. Orang munafik orang yang sebenarnya dia macam orang beriman tapi hatinya kufur kepada Allah. Macam apa? Musang berbulu ayam istilah kita. Sebenarnya dia tak beriman tu. Dia malu dengan orang. Sebab itulah bila ada orang dia sembahyang. Bila tak ada orang tak apa sembahyang. Sebab tak ada orang tengok. Jadi orang munafik ni bagi dia yang paling berat tu salat apa? Salat subuh. Itu salat usuluh berat tu. Dan juga salat isyak. Itu salat isyak tu. Sehingga Rasulullah menyebut dalam satu hadis, barang siapa yang solat isyak secara berjemaah, maka baginya seperti pahala solat qiyamul lail separuh malam. Solat isyak berjemaah. Kalau solat di rumah, solat isyak tak ada apa-apa. Solat isyak tu je lah. Walaupun kita tidak sempat qiyamul lail. Jadi orang yang solat isyak berjemaah, dia seolah-olah solat qiyamul lail malam, separuh malam tu. Separuh malam berapa jam. Dan kalau dia solat subuh berjemaah lagi, tambah lagi, maka dia seolah solat qiyamul lail sepanjang malam. Walaupun malam tu mungkin 2 rakaat je sembahyang. Tetapi seolah-olah dia sembahyang tu sepanjang malam qiyamul lail. Kalau dia solat subuh berjemaah, isyak berjemaah, subuh pun berjemaah. Itu. Jadi Allah tahu sebenarnya dua solat ini memang beberapa solat yang disebut dalam hadis yang saya sebut tadi memang dia berat. Jadi Allah bagi apa? Suntikkan semangat agar kita menjaga dan kita ambil perhatian sungguh terhadap salat subuh ni. Terutama salat berjemaah lah. Kalau salat sekadar di rumah memang tak berat pun, siapa-siapa boleh buat. Biar masa 1 minit dia tinggal. 1 minit lagi. Jadi tuan-tuan dan puan ni itulah tentang solat ni memang tak boleh main-main. Jadi Allah sebut dalam Quran bahawa nanti di akhir zaman tu ada orang yang adha'us solat. Orang yang lemah iman mereka membiarkan meremehkan solatnya. Mungkin zuriat-zuriat lah, na'udzubillah min zalik. Keturunan kita, na'udzubillah. Sebab mereka tidak kuat iman, ilmu pun tidak ada, sehingga mereka membiarkan solat tu tergadai begitu saja. Tidak dijaga sungguh-sungguh. Susah kalau solat ditinggalkan, memang yang lain pun akan ditinggalkan. Dosa meninggalkan solat lebih besar daripada melakukan zina. Itu ulama sepakat. Dosa meninggalkan solat, satu solat lebih berat daripada solat orang melakukan zina. Zina itu berat. Tapi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tu memang dosanya besar daripada zina lagi. Na'udzubillah. Jadi semoga kita tidak termasuk orang yang diberi ancaman oleh Allah SWT. Semoga kita, zuriat kita, anak cucu kita termasuk orang yang menjaga solat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.